Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ada yang suka dengan kereta wagon dan ada juga yang tak suka dengan kereta wagon. Dekat Malaysia ni jaranglah kita tengok orang suka dengan wagon, especially anak-anak muda, kecuali dia orang yang memang hardcore fan, yang memang suka wagon ataupun yang kata memang peminat-peminat kereta lah, barulah dia akan suka wagon. Jarang kita lihat ramai orang kau suka wagon. Tak. Sebab kereta wagon ni orang katakan dia pelik sikit dan nak dibandingkan dengan pasaran US, dekat sana orang muda memang suka dengan wagon. Itulah berbeza pasaran, berbezalah dia punya demand. Dan untuk hari ni kita akan review sebuah kereta yang agak underrated, yang orang yang tidak pandang dia dalam senarai pilihan dia, di mana model yang kita nak review hari ni adalah Volvo V60 Plug-in Hybrid T8. Macam biasalah, bagi anda yang baru jumpa channel ni, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk tekan lonceng. Berbalik kepada kereta wagon ni, macam aku cakap kan, tak ramai orang suka. Sebab ramai yang beranggapan kereta wagon ni adalah kereta mayat lah. Biasalah, kita dapat lihat biasanya kalau kereta-kereta yang angkat mayat, keranda dan sebagainya, dia guna kereta wagon lah. So that's why lah kadang-kadang orang gelarkan dia sebagai kereta mayat. Tapi kereta wagon ada keunikan dia sendirilah, di mana sebenarnya dia adalah sama seperti X60. S60 versi sedan, V60 versi wagon. Kira kau nak membezakan untuk dalam family Volvo, S adalah versi sedan, V adalah versi wagon. So at least next time kau dah tahulah. Dan dari segi design, dia adalah hampir sama seperti mana yang ada dekat S60, termasuklah dekat bahagian hadapan. Apa yang melainkan dia adalah dari segi ni saja, bahagian grill. Kalau kau lihat kat sini, grill ni grill yang jadi menegau, tetapi yang ini kombinasi antara warna gelap dan juga warna chrome. Yang ini tengah ni warna chrome. Tetapi untuk S60 dia adalah jenis all black. Dan yang lain-lain masih lagi kekal sama. Door hammer memang signature Volvo, itu memang tak dapat lari. Tengok dah tahu this is Volvo. Bahagian bawah perumah dan juga bahagian bawah untuk bahagian bumper bawah ni ada, orang katakan dia dipisahkan dengan warna gelap lah jugalah. Okey. Dan seterusnya untuk bahagian sisi boleh lihat rim 2 tona agak besar, 19 inci. 235/40 untuk bahagian tayar. Dan untuk side kalau nampak sini, yang ini merupakan model PHEV. So bahagian depan adalah tempat charging. Okey, charging untuk bateri, dan bateri untuk full charge berapa jauh dia boleh pergi, yang itu saya akan ceritakan dekat driving experience. Side mirror berada dekat bahagian pintu, dekat area bahagian air panel hanya. Dan of course untuk bahagian atas membezakan S dengan V, atas dia ada roof rail pada bahagian atas. Okey, termasuklah yang ini ada panoramic roof yang super duper lebar. Okey. Dan beralih pada bahagian belakang, you see, ini adalah, orang katakan nampak memang tahulah ini adalah wagon. Tetapi uniknya untuk Volvo ni, dia cuba menampilkan wagon versi coupe. Dia cuba hadirkan design yang begitu untuk nampakkan dia ala-ala coupe sikit. Dan berbeza daripada S60, dia macam habis dekat sini lah. Tapi untuk V60 wagon ni dia memanjang sikit, dia ada buntut dekat sini lah. Dan untuk bahagian belakang is different juga. Untuk S60 dia pendek, dia tak sampai ke atas. Tetapi untuk V60 dia wagon, dia cuba bawa daripada atas ke bahagian sisi lah. Dia masih lagi ala-ala berbentuk L shape lebih kat sini tu. Okey. Logo V60 dekat sini, ini adalah trademark Volvo, memang ada. VOL, VO, mana-mana kereta pun ada juga. Dekat bahagian sini, tak confident lagi boleh tengok kat sini. Ini adalah versi T8 all wheel drive recharge. So kiranya recharge adalah hybrid lah. Dan untuk bahagian bawah, almost similar with the S60, tetapi ada slightly different sikit. Dia ada dual exhaust kiri dan juga kanan, ada diffuser juga kat sini lah. Dari segi saiz, ada yang bertanya pada saya, nampak macam besar lah. Okey, memang kereta ni memang besar gila-gila. Dan sebagai perbandingan, tadi kita ada buat comparison, akan membayangkanlah arus. Okey, arus punya saiz macam mana. So kita cuba letak side by side dengan arus. Yang ini lagi panjang daripada arus. Kau bayangkan arus 7-seater dah panjang macam tu, untuk wagon dia lagi panjang daripada arus. Memang super panjang. Dan last but not least, yang ini dia ada juga kick sensor. Bonet bahagian belakang agak-agak besar. Inilah dia.
charging port dia. Kau boleh charging dekat luar gunakan AC ataupun kau boleh charging gunakan 3 plug point dekat kereta. Untuk bahagian dalam, sama seperti S60, tidak ada banyak perubahan. Sama jugalah, mana-mana kereta Volvo, kau akan nampak ini adalah signature dia. Okay? So yang ini memang signature Volvo, dia boleh katakan dia ringkas. Dia ringkas tapi pada masa sama padat. Kenapa aku cakap itu? Firstly, kau boleh lihat kat sini, untuk bahagian tengah, yang ini adalah jenis portrait 9 inci tau. Everything, semua kau kena cover dekat dalam ni. Dalam ni kau boleh cover aircon, kau boleh adjust aircon, kau boleh adjust all the setting, safety, termasuk drive mode, everything semua ada dekat dalam ini. Okay? Dia ala-ala nampak macam Tesla sikit, tapi Tesla lagi menyemak bagi aku. Sebab Tesla, everything they put in here. Tetapi yang ini cuma benda-benda penting saja letak kat sini. Tetapi untuk benda-benda lain, adjust side mirror, untuk gear, untuk start engine, everything semua berada dekat sini. Tetapi untuk Tesla, everything disumbat dalam ni. So bagi aku lagi suka yang ni. Simple, dan lebih penting adalah 5 minit aku masuk dalam kereta ni, aku dah boleh familiar segala-gala benda dekat sini. So aku tak perlu ambil masa yang lama sangat untuk ini untuk apa. So dia orang kata membazir masa di situ. Okay, so yang ini 9 inci, balik kepada meter 12.3 inci, TFT, all fully digital. Okay, tetapi berbeza yang ni sebab yang ni adalah plug-in hybrid kan. So dia punya instrumen berbeza sikit berbanding dengan S60. Untuk yang lain-lain, yang ni semua everything adalah soft touch. Yang ni adalah kemasan kayu-kayu sikit kau nampak kat sini. Okey, termasuklah combination berwarna dia antara warna cerah dan juga warna gelap, chrome color and the black color juga. Untuk steering saya tidak nak cerita banyak, it's a similar like mana-mana model Volvo sebelum ini. Dan untuk bahagian tengah, dia ada datang dengan a lot of the diamond cut. Contohnya untuk bahagian tengah ni semua adalah diamond cut. Termasuklah yang ni yang ini adalah start engine stop. So yang ini pun dia ada diamond cut juga. Okey. Dan gear ala-ala kristal. Ni kristal yang ni gear adalah jenis kristal. Tetapi untuk gear bagi first timer yang bawa kereta ni, kau rasa pelik. Sebab everything dia kena 2 kali dekat sini. Okay? Sebab dia kena nak adjust tu, dia kena buat 2 kali everything kat sini. So termasuklah ni kereta P kat sini. Dan yang ni ada electric parking brake dan juga auto hold. Bahagian tengah, armrest tidak terlalu besar, kecil saja. Dia ada dua Type A punya charger dan juga 2 Type C punya charger. Dan untuk seat, kau nampak dia adalah gabungan antara leather dan juga VIN. Yang ini dia ada sekali datang dengan lumbar support sekali lah. Dan untuk bahagian belakang, memandangkan yang ini adalah plug-in hybrid kan. So untuk bahagian belakang, bahagian tengah ni dia menaik tinggi sikit. So dia boleh mendatangkan kurang selesa sikit lah. Especially siapa-siapa yang duduk tengah, seat tengah, kaki kau kena mengangkang macam ni. Kau tak boleh tak tengah. Sebab dia jenis meninggi. Sebab bagi saya mungkin adalah akibat daripada keadaan bateri yang berada dekat bahagian bawah lah. Dan untuk bahagian belakang, dia rendah sikit lah. So masalah apabila menjadi masuk, kalau aku masuk dalam, dia macam ala-ala boleh tangkap aku punya pinggang tau. Lebih kurang macam tu lah. Sebab dia agak-agak, position dia agak-agak rendah pada bahagian belakang. Tapi overall saya tak ada isu dekat dalam. Sebab dalam adalah familiar ataupun sama seperti mana-mana model Volvo sebelum inilah. Okay, so next kita nak cerita adalah dari segi driving experience. So dekat sini saya akan tunjuk kepada anda betapa funnya memandu kereta sebuah PHEV. Okay, kita tukar kepada driving mode. Kita pergi kepada power mode. Kita pergi kepada 0 to 100. Kita tengok macam mana. 3, 2, 1, go. Oh, traction control on. 100. 120. 130. Okay. Okay. Cool. Itulah 2.0 liter twin charge turbo dengan bateri lithium ion 11.6 kW, 407 horsepower, 640 Nm torque, 0 to 100 4.6 saat, gearbox 8 kelajuan geartronic. Sekarang ni kita cuba sikit buat speed sikit. Masih dalam power mode lagi. Bateri capacity ada 23%.
Okey. Kita buat dalam keadaan yang selamat Tiada kenderaan langsung kiri kanan depan semua tak ada kenderaan So kau nampak tadi tu, daripada awal tadi kalau kau nampak dengan kelajuan begitu tadi tu, kita buat 100% elektrik. Bateri ada 22%. Saya buat pure mode. Okey. Lepas tu saya akan tutupkan bateri. Okey, tak ada charge. Okey. So saya rasa ini akan pergi kepada fully EV. So maksudnya tidak menggunakan sebarang petrol. So untuk full charge bateri, sebenarnya ini adalah model PHEV tau. Dia bukannya fully electric. So PHEV dia membantu enjin ataupun membantu kereta ni untuk bergerak lebih laju, pada masa sama menawarkan penggunaan api yang lebih bagus, much better daripada normal engine saja tanpa hybrid. So yang ni full charge dia boleh pergi tak jauh. Dia boleh pergi 49 km saja. So kiranya full charge dia boleh pergi 49 km. Maksudnya sini adalah tanpa menggunakan setitik minyak pun, fully 100% bateri boleh pergi 49 km. Dan ada dua option, sama ada anda boleh charging ikut triple point, charging kat luar, ataupun once you are driving right now sekarang ni, dia boleh recharge sendiri. Kiranya dia boleh recharge bateri sendiri. So tadi zero, saya biar dia hidup enjin, saya biar dia charge, dia naik kepada 24%. Sekarang ni dia dah jatuh, drop 23%. Okay, so basically driving experience macam mana? In term of cornering, aku rasa tak ada benda yang aku boleh complain lah. Volvo satu brand yang memang well known, dikenali, bukan sekadar dikenali sebagai kereta yang paling selamat sekali di dunia, malahan dari segi dia punya driving experience pun aku rasa tak pernah ada model mana-mana model Volvo yang mengecewakan. So even dia adalah jenis yang memanjang sikit, tapi even saya ambil corner tadi pun okey, tak ada membuang dan sebagainya, all is good. Okay, all is good, tak ada masalah. Dan one more thing aku nak tunjuk pada korang, macam aku cakap kan, kereta Volvo antara yang paling selamat sekali di dunia, di mana safety dia memang tak dapat dinafikan lah. So yang ni ada full ADAS system. Aku tak nak cerita lebih sebab dia ada front collision warning, braking, low speed monitor, blind spot monitor, RCTA dan sebagainya. Dan yang lebih penting adalah dia ada autopilot tau. Dia bukan autopilot lah, cuma dia bukan fully autopilot, tapi tak salah saya dia lah level 3, di mana kita boleh setkan. Okay, kita boleh setkan, dan steering ni dia boleh gerak sendiri. Nampak ni? Ini saya buat dalam keadaan dia boleh gerak sendiri. Tapi sampai satu tahap dia akan suruh kita pegang steering. Nampak? Saya tak membrake apa tau. Nampak ni? Nampak? Saya tak brake, langsung saya tak buat apa-apa pun. So maksudnya yang ini bukan kita 100% autopilot tau. Kita lepaskan dia tidur. Tak. Yang ini for safety reason, tak salah aku, lebih 15 saat dia akan suruh kau pegang steering. So at least dia boleh membantu kau. Kau boleh hidup, kau boleh pegang steering, sambil-sambil itu mungkin kau terkeluar nasan, dia boleh correct dengan betul. Okay? Kita depan jalan, kita tekan minyak, dia ikut sendiri. Nampak ni? Saya tak buat apa-apa tau. Even minyak sekalipun aku tak sentuh. Dan of course dia akan follow kepada line putih lah. Macam sekarang ni line putih tak boleh detect tadi tu, so dia takkan boleh detect lah. Okay, nampak dia detect. Nampak line putih tak ada. Saya tak tahu dia boleh detect ke tidak. Masih. Nampak? Dia masih detect. Tapi once line putih dah tak ada, dia tak boleh detect. So guideline dia adalah line putih berada kiri dan juga kanan. Dan of course sekarang ni speed saya set 58, tapi sekarang 55 sebab dia ikut distance kereta depan. One kereta depan tak ada, jalan straight benda tu, so dia akan laju lagi. Nampak? Power ada. Kereta ni memang ada power lah. Mana-mana model PHEV biasanya power memang ada lah. Pick up dia memang superb lah. Secara kesimpulannya, dari segi engine, dari segi handling, kereta ni serius best. Walaupun dia memanjang, saiz dia besar gila, langsung tidak menjadi satu masalah. Biasanya kereta panjang ni dia boleh membuang sikit, tapi yang ni tidak. Solid bang. Tapi mungkin dengan bantuan all-wheel drive lah. So ini adalah versi all-wheel drive. So ini salah satu faktor membantu juga yang dia membuatkan dia grip tayar tu dekat atas jalan raya dengan gunakan tayar Michelin, menggripkan lagi, membuatkan kereta ni lebih best and fun to drive. Okay? So let's go, kita keluar, kita buat sedikit closing dan berapa harga kereta ni. So, dengan harga RM286,000, adakah kau akan beli Volvo V60?
Aku rasa orang yang akan beli adalah orang yang betul-betul suka lah. Kalau orang yang tak minat wagon, definitely dia tak akan beli. So that's why aku cakap dia adalah sebuah kereta underrated lah. Kereta bagus tetapi orang tak letak lah. Kalau dia bukan sekadar tak letak dalam list tau. Even dia pun tak tahu bahawa ada senarai V60 kat sini. Dan cuma macam aku cakap, cuma orang yang betul-betul suka saja yang dia akan letakkan dalam list dia senarai siap-siap lah. Dan untuk Rotek, mesti ada tanya-tanya kan, berapakah Rotek kan? So yang ini kau jangan peduli pasal PHEV sebab dia akan ikut kepada capacity engine 2.0 liter. So harga Rotek RM729. Kecuali lah kalau fully electric, dia akan kira kilowatt dekat bahagian bateri lah. Dan memandangkan yang ini adalah model PHEV, ramai juga yang concern, aku takut lah bang, bateri kan, jangan risau. Untuk yang ni, untuk kereta 5 years unlimited mileage, tetapi untuk bateri, dia bagi waranti 8 tahun ataupun 160,000 km. Which one come first? Bagi aku, selalu aku bagi tahu pada orang ramai, once kau beli kereta-kereta macam ni, ataupun kereta bateri ke, kereta PHEV ke, if you as a first hand user, kau tak payah risau. So, apa-apa pun, sekali lagi tanya pada korang, dengan RM286,000, adakah kau akan beli Volvo V60 versi wagon ni? Okay? So, apa-apa pun, nyatakan dekat ruangan komen bawah dan kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Ciao.